Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mengupas berkenaan dengan topik kelestarian sumber air di Malaysia, iaitu kita akan mengkaji dari segi masalah dan prospek. Okey, seperti yang kita tahu, Malaysia ni terima hujan sebanyak 2,500 mm sehingga 3,000 mm sepanjang tahun. Okey, Malaysia ni dia mempunyai dua jenis sumber air, iaitu sumber air permukaan dan sumber air bawah tanah. Kalau kita tahu sumber air permukaan ni contohnya macam sungai, tasik, permukaan laut. Okey, seperti yang kita tahu, sungai dan tasik utama yang membekalkan sumber air di Malaysia ialah Sungai Rajang, Sungai Kinabatangan, Sungai Pahang, Sungai Kelantan dan Sungai Muda. Manakala kalau tasik pula kita tahu Tasik Banding, Tasik Bera, Tasik Cedero dan Tasik Kenyir. Okey, kita beralih kepada sumber air bawah tanah. Seperti yang kita tahu, kita ada 5,000 bilion meter padu simpanan air yang belum diteroka di bawah tanah, dan hanya 3% sahaja yang kita guna di Malaysia setakat ini. Okey, wujud pelbagai permasalahan dalam melestarikan sumber air kita. Antara masalah yang selalu berlaku pada kita sekarang ini ialah di mana berlakunya penebangan hutan, pelombongan. Itu dari segi perbuatan manusia lah. Seperti yang kita tahu, penebangan hutan yang secara kerap di kawasan-kawasan sungai menyebabkan kualiti air itu tercemar kerana balak-balak yang pergi ke sungai dan berlakunya air yang kurang baiklah. Kalau kita tahu dari segi pelombongan pula, bila berlakunya bijih pelombongan di kawasan-kawasan industri ini, dia akan merebak, dia akan pergi kepada sungai-sungai yang terdekat. Misalnya saya bagi contoh berlaku yang di sungai di Great Perak, di mana sungai Rui yang telah tercemar, iaitu sungai itu menjadi keruh dan kualiti airnya kurang yang baik kerana berlaku kegiatan pelombongan di kawasan Rahman Hidrolik, iaitu proses pelombongan bijih timah di sana, menyebabkan sungai Rui, iaitu sungai utama di kawasan Great ini, telah tercemar kerana proses kegiatan pelombongan bijih timah. Hal ini menyebabkan kalau kita tengok kawasan sungai Rui sentiasa kelihatan keruh dan kualiti airnya yang kurang baik. Selain itu, aktiviti manusia juga, iaitu yang tidak asing lagi kepada kita, iaitu dengan membuang sampah sarap di dalam sungai. Kegiatan ini atau tabiat ini sudah lama berlaku, sukar dibendung oleh masyarakat kita kerana kedegilan dan tidak cakna akan kebersihan dalam sekitar kita. Seperti kita tengok di sungai-sungai di bandar-bandar, mereka membuang sampah sesuka hati di dalam sungai. Begitu juga dengan kawasan-kawasan pedalaman, mereka menganggap sungai ini sebagai satu tempat pembuangan sampah yang mudah. Kalau kita tengok kes yang berlaku di sungai-sungai utama di KL, kalau kita tengok di mana JAS, Jambatan Alas Sekitar, pada 2016 telah mengatakan sebanyak 229 daripada 4,473 sungai telah tercemar. Okay, selain itu, dari segi bukan daripada tangan manusia, iaitu tidak asing lagi, iaitu fenomena cuaca, iaitu berlaku dengan semula jadi, di mana kalau kita tengok pada 2016 berlaku krisis sumber air Malaysia, iaitu berlakunya proses El Nino yang menyebabkan kemarau yang berpanjangan, menyebabkan kawasan-kawasan sumber air ini berlaku pengeringan air, iaitu sumber air tidak mencukupi, maka berlakulah kekeringan di kawasan tersebut dan berlaku percaturan air juga. Kita tengok kehidupan akuatik juga terganggu kerana proses El Nino berlaku pada tahun 2016. Okey, namun berlaku masalah yang lebih serius pada masa kini, iaitu berlakunya masalah frekuensi banjir, iaitu di mana berlaku banjir kilat dan banjir-banjir yang berlaku akibat daripada hujan lebat, di mana pengurusan yang kurang baik, dan masalah yang seterusnya iaitu pengurangan dalam pengaliran, di mana proses pengaliran sungai yang tidak lancar. Kemudian dari segi masalah ketersediaan air, di mana sumber air yang tidak mencukupi,
untuk diagihkan, diaturkan dan seterusnya masalah yang lain iaitu degradasi alam sekitar. Okey, seperti yang kita tahu, berlakunya permasalahan ini berpunca daripada di mana pengurusan lembangan sungai bersepadu IRBM dan pengurusan sumber air bersepadu IWRM, di mana struktur ini tidak berkesan, tidak dapat menyelesaikan isu pengurusan air ini. Seperti yang kita tahu, kerajaan telah berjaya menguruskan permasalahan berkenaan dengan pengurusan air ini, iaitu JPS, Jabatan Parit dan Saliran, berjaya menangani kes percaturan air, pengurusan air di Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat, masalah pengurusan air tidak dapat diselesaikan sehingga pada hari ini. Oleh itu, prospek atau harapan pada masa akan datang, di mana kita tahu sumber air ini semakin berkurangan dan kita perlu memastikan pengurusan sumber air itu lebih efisien, lebih sistematik. Jadi pihak kerajaan atau agensi yang terlibat atau pihak yang berkepentingan perlu memastikan kes atau pengurusan ini dapat diselesaikan dengan baik, di mana perlu mewujudkan rombakan yang baru, iaitu rombakan semula terhadap struktur IRBM dan IWRM, di mana agensi pihak berkepentingan perlu berganding bahu serta barisan-barisan pengurusan perlu peka akan permasalahan ini. Okey, pihak bertanggungjawab atau agensi-agensi yang terlibat dan bertanggungjawab perlu memberi keutamaan dan perhatian kepada pelan jangka panjang, bukan hanya memberi fokus kepada pelan jangka pendek sahaja. Oleh itu, pengurusan sumber air dapat diselesaikan dengan baik dan berharap sumber air kita pada masa akan datang mencukupi dan dapat diagih dengan baik. Okey, prospek dan harapan pada masa akan datang juga seperti kerajaan dan masyarakat tempatan, masyarakat kita sendiri perlu berganding bahu dan sama-sama menjaga kualiti sumber air kita dan menjaga khazanah alam sekitar kita daripada berlakunya pencemaran. Okey, secara tuntasnya apa yang dapat saya simpulkan pada sini, kita sebagai rakyat Malaysia dan kerajaan atau pihak-pihak yang berwajib perlu berganding bahu dalam menyelesaikan masalah pengurusan air ini dan sama-sama kita menjaga kualiti sumber air kita daripada musnah dan berlakunya pencemaran. Okey, sekian saja kupasan dan pembincangan saya berkenaan dengan topik kelestarian sumber air di Malaysia. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.